Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Februari 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Parti Muda hari ini mengesahkan akan bertanding di kerusi Larkin dengan mempertaruhkan Ketua Penerangan Muda Johor, Rashid Abu Bakar. Pengumuman di kerusi yang ditandingi PKR itu bakal mewujudkan kemungkinan tindakan balas dendam parti tersebut di 6 lagi kerusi muda. Semasa mengumumkan senarai 7 calon muda di Johor hari ini, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, rundingan bagi mengelakkan pertembungan di Larkin sudah dibuat namun ianya gagal. For muda, we respect friends in keadilan. Similarly, in this context, we said we want to focus on seats won by Bersatu and UMNO, or UMNO Barisan Nasional and Perikatan Nasional. And these are the seats which we will be contesting it to offer our candidates for fellow Johorians to pick and decide on. PKR sebelum ini sudah pun mengumumkan Zamil Najwa Arba'in sebagai calon mereka di Larkin. Timbalan pengerusi PKR Johor Jimmy Puah dalam pada itu menyatakan kekecewaan parti dan menggesa muda mempertimbangkan keputusannya. Tegasnya PKR akan berbincang kemungkinan bertindak balas jika muda tidak mengubah haluan mereka seperti yang diumum hari ini. Sementara itu, UMNO membatalkan hasrat untuk bertanding di 42 kerusi dengan membenarkan MCA dan MIC bertanding di kerusi sama pada PRU 14. Bagaimanapun, UMNO akan bertanding di 2 kerusi tambahan selepas menyerap kuota 2 kerusi gerakan yang kini bersama PN. Berdasarkan pengumuman calon gabungan itu hari ini, UMNO akan bertanding sebanyak 37 kerusi, manakala MCA dan MIC masing-masing mengekalkan 15 dan 4 kerusi. Sebelum ini, Timbalan Presiden MIC M. Saravanan semasa rundingan kerusi memberi amaran agar partinya tidak menjadi mangsa sekadar memuaskan hati sekutu BN itu. Pengerusi BN Johor Hasni Muhammad hari ini menjelaskan bahawa senarai calon itu tidak akan menggembirakan semua pihak namun menggesa mereka untuk bekerja bersama. Apa yang saya dapat katakan pada hari ini ialah I cannot make omelette without breaking eggs. Maka atas dasar itu, di sinilah pengalaman orang lama, orang yang telah masak sangat dengan proses. Bila dapat berbual dengan Datuk Seri Najib itu, ianya memberi satu kelegaan. Ini adalah satu... Hasni menyifatkan proses rundingan sebagai sukar dan menyatakan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berada di Johor untuk mencari jalan penyelesaian dari pagi semalam sehingga 3 pagi hari ini. Terdapat beberapa personaliti menarik yang akan bertanding, termasuk ahli MT UMNO Muhammad Puan Azhar Kashi yang akan bertanding di Rengit. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Suami kepada bekas Gubernur Bank Negara Zeti Atta Aziz terkejut dengan dakwaan berkaitan rasuah yang dibuat tim Leisner terhadapnya. Dalam kenyataan kepada Malaysia Kini, Taufik Aiman menolak dakwaan dalam keterangan bekas pengerusi Goldman Sachs itu di hadapan Mahkamah Daerah Timur New York. Taufik berkata dia tidak mengenali Leisner atau Roger Ang dan tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan salah seorang daripada mereka. Dia juga menegaskan tidak pernah menerima sebarang rasuah daripada sesiapa sepanjang hidupnya. Sehubungan itu katanya pihaknya akan mendapatkan nasihat undang-undang mengenai tindakan yang seterusnya. Semalam Leisner dalam keterangannya menyebut dakwaan rasuah yang membabitkan bekas suami Gubernur Bank Negara. Bagaimanapun Leisner tidak boleh mengesahkan secara bebas sama ada suapan telah dibayar ataupun tidak. Dalam pada itu, anak kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, Nuriana Najwa, mengesahkan dia pernah cuba mendapatkan pekerjaan dengan Goldman Sachs. Bagaimanapun dia dimaklumkan ia boleh menjadi konflik kepentingan kerana bank pelaburan itu menjalankan perniagaan dengan kerajaan Malaysia. Menulis di Facebooknya malam tadi, Nuriana berkata dia pernah bertemu
dengan dua bekas eksekutif Goldman Sachs, Roger Ng dan Tim Leissner. Sambil menyifatkan mereka sebagai profesional perbankan, katanya dia mengenali mereka sebagai sebahagian daripada usaha rangkaiannya untuk mendapatkan pekerjaan yang kompetitif. Kata Noriana, dia berminat dengan Goldman Sachs kerana mahukan peranan yang melibatkan kewangan dan dasar kerajaan sesuai dengan pengajiannya di universiti. Berikutan itu, Noriana berkata Leissner memperkenalkannya kepada TPG, sebuah firma ekwiti persendirian. Katanya dia bekerja selama 11 bulan sebagai pelatih dengan menyebut beberapa senarai tugasan, antaranya sebagai gadis PowerPoint, gadis photostat dan pembuat kopi. Dia katanya kemudian dinaikkan pangkat sebagai penganalisis sepenuh masa dan dipindahkan ke TPG Hong Kong. Noriana kemudian menjelaskan telah meletakkan jawatan di syarikat itu selepas 18 bulan untuk memberi fokus pada perniagaannya sendiri dan melanjutkan pelajaran. Berita seterusnya. Ahmad Zaid Hamidi telah mengarahkan peguamnya mengeluarkan surat tuntutan undang-undang kepada Dr. Mahathir Mohamad supaya dia memohon maaf. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu mendakwa Zahid pernah datang kepadanya untuk meminta siasatan rasuah terhadapnya dihentikan. Menurut Presiden UMNO itu, dia tidak pernah membuat permintaan sedemikian kepada Mahathir dan menuduhnya berbohong. Menjelaskan di Facebook, Zahid berkata dia telah dijemput bersama-sama dengan presiden-presiden parti lain oleh Mahathir untuk menyokongnya bagi membentuk kerajaan perpaduan. Sehubungan itu, kata Zahid, adalah tidak mungkin dia membuat permintaan untuk digugurkan pertuduhan mahkamah kepada Mahathir di halayak ramai. Semalam dalam sidang medianya di Putrajaya, Mahathir mendedahkan bahawa Zahid pernah bertemunya untuk meminta supaya siasatan kes rasuah terhadap dirinya dihentikan. Pengerusi pejuang itu mendakwa pertemuan itu berlaku ketika ada ura-ura bahawa beliau akan menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun dia tidak mendedahkan bila sebenarnya tarikh dan lokasi pertemuan berkenaan. Kontak rapat pesakit COVID-19 yang tidak bergejala dan telah menerima dos penggalak tidak lagi perlu menjalani kuarantin mulai 1 Mac. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata mereka perlu melakukan ujian kendiri pada hari pertama dan ketiga. Dan sekiranya positif, mestilah lapor keputusan itu ke Badan Sejahtera dan menjalani tempoh isolasi sekiranya positif. Tapi sekiranya mereka negatif pada hari pertama dan hari ketiga, mereka boleh terus dengan urusan seperti biasa. Seperti untuk yang lain, saya telah umumkan ia kekal. Bagi kontak rapat yang bergejala, mereka perlu menjalani perintah pengawasan di rumah selama 5 hari. Dalam pada itu, Khairy mengumumkan KKM akan mengaktifkan semula operasi PKRC di MIPS mulai esok bagi kes-kes berisiko rendah. Menurutnya, pengoperasian semula PKRC itu bertujuan untuk tidak mengganggu perkhidmatan hospital di Lembah Kelang ketika gelombang Omicron. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.